Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita sambung lagi kelas. Okey, kita akan lihat berkenaan dengan topik kesan tarif subsidi kota terhadap perdagangan antara bangsa. Okey, untuk topik kesan tarif subsidi kota ni dia melibatkan keluk. Keluk apa? Keluk keseimbangan pasaran, tetapi kita melihat kepada perdagangan antarabangsa. Okey, untuk kesan tarif, subsidi dan kota, tarif dan kota dia punya gambar rajah sama. Okey, kesan dia sama. Tapi berbeza sedikit untuk kesan terhadap subsidi. Jadi untuk permulaan ni kita akan lihat dulu yang pertama iaitu kesan pelaksanaan tarif. Okey, kesan pelaksanaan tarif terhadap kita punya perdagangan antara bangsa. Okey, untuk topik ni kita mesti menghurai menggunakan keluk. Okey, baru kita nampak apa kesan bila kita laksanakan tarif tu terhadap kita punya perdagangan antarabangsa. Okey, pertama sekali bila melibatkan soalan yang minta kita menerangkan ataupun menghuraikan apa kesan tarif terhadap perdagangan antarabangsa, first sekali kita akan melukis keluk dululah, keluk keseimbangan. Okey. Okey, kita melihat kesan tarif. Pertama sekali, lukis keluk dulu. Okey, lukis keluk keseimbangan. Okey. Ini adalah keluk keseimbangan kita yang asal. Okey, sebelum kita melaksanakan perdagangan antara bangsa. Okey. Setelah kita melaksanakan, negara melaksanakan ataupun mengadakan hubungan antara rakan dagang, menjalankan aktiviti perdagangan antarabangsa, jadi penawaran barang dalam pasaran akan meningkat. Okey, bila penawaran barang dalam pasaran meningkat, menyebabkan keluk penawaran akan beralih ke sebelah kanan. Okey, ingat. Okey, kita lukis keluk beralih ke sebelah kanan. Sini S0, sini S0, sini jadi S1, S1. Sini P1, I1. Okey, sini saya letak sebagai Q1. Okey. S0 ini sebelum PAB. Okey, S1 adalah keluk selepas PAB. Mari kita tulis ya. Kan nanti tak tahu. Okey. Ini sebelum PAB. Alah, tulisan dia. Ini selepas PAB. Okey.
Ingat ya, bila kita melaksanakan perdagangan antarabangsa menyebabkan penawaran dalam negara akan bertambah. Jadi keluk akan beralih ke sebelah kanan. Keluk apa? Keluk penawaran. Okey. Yang ini selepas PAB. Okey. Selepas PAB, bila kita melaksanakan PAB, kita terikat dengan bentuk sekatan, iaitu seperti tarif. Jadi bila kita laksanakan tarif, kita laksanakan tarif iaitu bentuk sekatan perdagangan antarabangsa menyebabkan penawaran akan berkurang. Setelah kita laksanakan tarif, penawaran akan berkurang. Jadi bila penawaran berkurang, keluk penawaran akan beralih ke sebelah kiri. Daripada S1, dia akan beralih ke sebelah kiri. Menjadi S2. So, kita akan lukisnya di sini. Sekejap ya. Pakai pen hitam. S2. Kita tulis sini. Selepas tarif. So, sini P2, E2. Saya letak di sini sebagai Q2. Yang ni untuk memudahkan kamu faham lah. Kita letak begitu. Alright. Sekarang mari kita lihat ya. Selepas perdagangan antarabangsa, berapakah kita punya penawaran dalam negara? Sekarang ni keluk kita dah selesai. Tapi kita belum lagi merujuk kepada berapa penawaran dalam negara, berapa ekspor, belum lagi kita lihat. Sekarang ni kita dah melukis keluk bagi kesan tarif. Jadi macam mana cara kita nak memahami atau nak menghurai? Yang pertama sekali, kita tengok sebelum PAB. Sebelum PAB. Sebelum PAB, keseimbangan pasaran dicapai apabila keluk DD bersilang dengan keluk S0 di titik I0 pada harga P0 dan kuantiti Q0. Ini sebelum PAB. Alright. Kemudian kita lihat keadaan yang kedua selepas PAB. Selepas PAB. Selepas berlakunya perdagangan antarabangsa, keseimbangan yang baru dicapai apabila keluk permintaan, keluk DD bersilang dengan keluk S1 di titik I1 pada harga
P1 dan kuantiti Q1. Okey. Alright, selepas PAB, okey. Selepas PAB kita tengok pada harga P1 Pada harga P1 keluk penawaran kita adalah pada S1. Okey, pada P1 ni kita punya penawaran dalam negara adalah berada pada, kamu nampak sini, macam mana nak menentukan penawaran dalam negara? Kamu tengok tingkat harga P1 selepas PAB ni. Tingkat harga P1 selepas PAB tu dia mesti bertemu dengan keluk S yang asal. S0, okey? Lepas tu kamu unjurkan ke bawah. Di sini adalah kita letaklah kat sini Q3. Okey? Ini adalah penawaran dalam negara selepas PAB. So boleh tulis dekat sini. Okey, penawaran dalam negara sebanyak Q3. Okey. Alright, sebanyak Q3. Ini penawaran dalam negara. Berapa permintaan dalam negara? Okey, permintaan dalam negara adalah sebanyak, masih lagi kita tengok pada harga P1 tetapi bertemu dengan keluk permintaan di titik E1 iaitu pada Q1. Okey, pada Q1. So, kat sini kita boleh letak kat sini permintaan permintaan dalam negara sebanyak Q1. Jadinya, kita tahu permintaan dalam negara ni sebanyak Q1 melebihi daripada Q3 ni. Okey, jadi berapakah kuantiti yang kita import? Okey, kuantiti yang kita import adalah sebanyak Q3, Q1. Okey. Sini. Ini adalah kuantiti yang kita import. Okey. So letak dekat sini. Okey, kuantiti yang diimport adalah sebanyak Q3, Q1. Okey. Nampak tak? Sebab permintaan kita pada Q1. Sedangkan kita hanya ada penawaran dalam negara, kita hanya ada dalam negara Q3. Jadi berapa yang banyak yang kita kena import? Kita kena import sebanyak jurang yang inilah. Okey. Jadinya kuantiti yang diimport adalah sebanyak Q3, Q1. Okey. Itu untuk selepas PAB. Kemudian kita tengok pula. Selepas kita adakan tarif. Okey, selepas kita adakan tarif. Apa yang berlaku? Nombor 3. Selepas tarif. Okey. Selepas tarif. Okey, keseimbangan dekat mana? S2. So, kita boleh letak dekat sini huraian dia. Keseimbangan pasaran baharu dicapai apabila keluk DD bersilang dengan keluk SS. S berapa tadi? S2. Keluk S2 di titik E2. Okey, di titik E2 pada harga P2 dan kuantiti Q2.
Okey. Sekarang kita lihat pada harga P2. Okey, pada harga P2, berapakah penawaran dalam negara? Okey, guna konsep yang sama tadi, lihat pada harga P2, dia mesti bertemu dengan keluk penawaran yang asal. Okey, kalau bertemu dengan keluk penawaran yang asal, kalau kamu rujuk dekat sini, kalau kamu lihat, okey, P2 bertemu dengan keluk penawaran asal, S0 di sini. So, kamu unjurkan ke bawah. So, sini kita letakkan dia sebagai Q4. Q4 ni lah. Okay. 0 ke Q4 ni adalah penawaran dalam negara selepas tarif. Okay. Okay, penawaran dalam negara selepas tarif adalah sebanyak Q4. Okey. Permintaan. Permintaan samalah, dia mesti bertemu kat keluk permintaan. So, dekat mana? Q2, permintaan dalam negara. Okey. Jadi, berapa kuantiti yang diimport setelah tarif? Okey. Kuantiti yang diimport setelah tarif. Berapa? Permintaan. Permintaan pada Q2. Sedangkan kita punya penawaran kita pada Q4. Okey, jadi berapa yang diimport? Yang diimport adalah sebesar ni lah. Bermakna Q4, Q2. Okey. Sebanyak Q4, Q2. Okey. Boleh faham tak? Tak susah sebenarnya. Kalau kamu faham dia punya kedudukan keluk tu, kamu boleh kenal pasti dekat mana penawaran dalam negara, dekat mana kuantiti yang kita import sebelum perdagangan ataupun selepas tarif. Okey, sekarang ni kita nak menentukan berapakah hasil cukai kerajaan. Bila kita dah laksanakan tarif, berapa kerajaan dapat hasil? Okey, hasil kerajaan kita boleh ambil dekat kawasan kotak ni. Nampak tak? Okey, ni. Ini adalah hasil kerajaan. Jadinya, bolehlah kita labelkan dia supaya senang nak dibaca koordinat dia kan. Okey. Letak kat sini A, sini B, sini C. So, kita boleh baca dekat situ. Apa dia tadi? Jumlah hasil kerajaan. Kenapa cikgu kata hasil? Sebab tarif. Tarif merupakan hasil kepada negara kan. Okey, jadi jumlah hasil kerajaan sebanyak sebanyak A, B, C, E2. A, B, C, E2. Okey. Ini sahaja. Senang sahaja sebenarnya untuk kita nak faham keluk perdagangan antarabangsa, kesan akibat daripada pelaksanaan tarif. Senang saja, tak susah pun. Walaupun kamu nampak macam banyak sangat keluk, peralihan keluk, tapi sebenarnya benda ni tak susah, senang saja. Bila kita once kita dah faham, senang kita tahu di mana kuantiti selepas perdagangan antarabangsa, di mana kuantiti penawaran, di mana kuantiti permintaan. Okey? Okey. Yang ini untuk kesan tarif. Ingat, tarif dan kota keluk dia sama sahaja. Yang bezanya adalah untuk subsidi.